Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, di sini, yakni dunia, tiada sesiapa pun yang boleh engkau harapkan selain Tuhan penciptamu sahaja. Jika engkau duduk bersama Tuhan penciptamu, maka jadilah engkau sebagai hamba-Nya. Jika engkau duduk bersama manusia, maka engkau tiada syak lagi menjadi hamba manusia. Engkau merentas padang pasir atau meminta jalan ke mana pun hatimu dengan dia. Engkau memisahkan diri dengan semua makhluk, batinmu tetap dengan dia. Apakah engkau tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah itu harus berpisah dengan segala-galanya selain Allah? Kerana dia telah yakin bahawa semua makhluk itu akan menyebabkan hijab di antaranya dengan Allah. Biar siapa pun dia bergantung dengannya, dia akan berlindung dengan Allah. Wahai gulam, jangan bermalas-malas. Kerana orang yang malas itu sentiasa akan terhalang jalannya dan menyesal. Dan penyesalan itu sama dengan belenggu yang dipasang di leher. Hendaklah engkau memperbaguskan amalanmu, sebab Allah Azza wa Jalla telah memperbaguskan kurnianya buatmu, sama ada di dunia maupun di akhirat. Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami serba baik. Sebenarnya dia hendak mengatakan, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami orang yang terbaik. Orang-orang yang baik. Tetapi lisannya tidak sanggup menyebutnya. Ya, siapa yang sudah rasa kenallah dia. Pergaulan yang baik dengan orang ramai dan permuafakatan dengan mereka sesuai dengan batasan-batasan syariat dan keredaannya memang bagus dan diberkati. Tetapi jika pergaulan itu dengan melanggar batasannya dan tanpa keredaannya, tentu tidak bagus dan tidak ada kemuliaan padanya. Pengabulan sesuatu ketaatan dan penolakannya ada tanda-tanda yang diketahui oleh orang-orang yang bersih jiwanya dan terpilih peribadinya. Wahai gulam, tebarkan jaringan doa dan kembali kepada redha. Jaga lisanmu dan hatimu jangan sampai dia membangkang. Nanti di hari kiamat, setiap manusia akan diingatkan apa yang dibuatnya di dunia dari kebaikan dan kejahatan. Penyesalan di hari itu tiada berguna lagi. Semua ingatanmu pada hari itu pun tiada bermanfaat juga. Hal itu patut diingati sekarang sebelum mati. Mengingati tanah yang perlu dicangkul dan benih yang patut ditanam pada hari orang yang mengumpul hasil tiada berguna sama sekali. Nabi SAW bersabda, dunia ini tempat tanaman akhirat. Siapa yang menanam kebaikan, hasilnya menguntungkan. Dan siapa yang menanam kejahatan, hasilnya penyesalan. Ya, bila sudah engkau mati, barulah engkau sedar. Pada waktu itu, tiada berguna sedar lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, sedarkanlah kami dari tidur yang melalaikan kami untuk mengingati engkau. Dan kami yang bodoh untuk mengenali engkau. Amin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Masih lagi dalam majlis yang keempat, dalam nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semua. Nasihat kepada orang yang ingin berfikir dan nasihat kepada orang yang ingin mencari kebaikan. Dan nasihat kepada orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Nasihat ini tidak berguna kepada orang yang tidak ada tujuan dalam hidup. Maka perhatikan niat kita terlebih dahulu sebelum kita mendengar nasihat. Kerana setiap nasihat yang kita dengar bergantung pada niat kita. Bila baik dan benar niat kita, maka nasihat ini datang dengan penuh kebaikan. Penuh bermanfaat dan penuh kesan. Tapi kalau niatnya tak baik, maka nasihat ini menjadi suatu perkataan sia-sia. Umpama memakai kalung pada leher babi. Atau umpama memberikan bunga kepada monyet. Yang tidak sama sekali ada nilainya. Kerana itu bagi menjadikan setiap nasihat itu bermakna, pada siapa pun yang kita dengar dan kita ambil, pastikan niat kita. Kerana Allah Ta'ala akan beri lebih kepada kita berdasarkan niat, bukan berdasarkan apa yang kita dengar. Ramai orang dengar banyak benda, dia tak dapat banyak benda. Ramai orang dengar sikit perkara, tapi niat yang baik, dia dapat buat banyak perkara. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai gulam, panggilan mesra kepada anak-anak murid. Wahai gulam, di dunia ini, tak ada sesiapa pun yang kamu boleh harapkan. Melainkan Allah SWT supaya kamu jadi hamba Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir nak sebut, nak jadi hamba Allah, mesti letak harap kita cuma Allah. Tetapi kalau kita harapkan manusia, lalu kita akan jadi hamba manusia. Allah Ta'ala akan menjadikan manusia itu mengharapkan Allah dalam dua keadaan. Yang pertama dengan ilmu. Maka orang dengan ilmu, dia akan mengharapkan Allah. Ini disebut makrifat. Yang kedua dengan ujian dan cubaan. Allah akan datangkan ujian dan cubaan sehingga manusia ini tidak berharap melainkan pada Allah. Maka orang beriman terselamat dengan salah satu daripada dua ini. Kalau Allah Ta'ala sayang pada dia, yang pertama Allah beri makrifat. Maka belum kena ujian pun dia dah bergantung cuma pada Allah. Ini orang tertinggi. Mereka para Nabi, mereka para Rasul. Mereka para awliya, mereka para ulama. Yang kedua, orang mukmin macam kita. Bila datang pergantungan kita betul-betul pada Allah, bila datang ujian. Bila datang musibah. Waktu itu memang kita tak nampak pun manusia melainkan Allah. Hatta doktor yang rawat kita pun kita tak nampak. Doktor pun dah surrender, saya pun tak boleh buat apa ni. Obat-obat pun kita dah surrender dah. Kita cuma nampak Allah. Maka ini kebanyakan kita orang mukmin, kebanyakan. Datang ujian, datang cubaan, datang musibah, datang malapetaka, maka kita pun kena Allah. Dua-dua golongan ini bahagia. Tapi yang paling celaka, yang tidak kena Allah kerana kejahilan. Yang kedua, yang bila ditimpa musibah kepadanya, maka dia jauh dari Allah. Dia berputus asa dengan hidup. Bahkan dia memarahi pula Tuhan, memarahi takdirnya. Maka ini orang paling malang. Jadi kita berada dalam dua kelompok. Sama ada kelompok yang Allah Ta'ala nak suruh kita bersama dengannya, mengharapkannya. Kita dah sebut kelompok pertama dengan makrifatnya. Kelompok kedua dengan ujiannya. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah nak kebaikan padanya, Allah beri dia ujian macam-macam. Supaya dengan ujian ini dia makin kenal Allah dan dia kenal manusia macam mana. Dan golongan yang kedua saya katakan, yang tak kenal Allah. Beriman dengan kejahilan. Dan bila datang musibah, makin jauh dia dari Allah. Kemudian kata Syekh, seorang bila mana dia kenal Allah, mengharapkan Allah, jalan kat mana pun Allah di hati dia. Dia rentas padang pasir, dia berjalan dalam hutan, dia berada di lautan. Yang ada cuma Allah. Maka bukankah ini aman di setiap masa?
Tuan-tuan, kalau kita cuma ada orang dalam hati, kita cuma aman di tempat orang tu ada. Saya kenal Fulan bin Fulan. Misalnya saya pergi JPJ, saya kenal lah pengarah dia. Saya waktu berurusan di sana, saya tenang sebab saya kenal orang di situ. Tapi saya pergi pula immigration, seorang pun saya tak kenal. Oh, saya dah tak aman di situ. Saya pergi Jabatan Laut, saya kenal pengarah dia. Saya pun tenang di situ kalau nak buat urusan. Nanti saya call lah. Tapi bila saya pergi jabatan lain pula, saya tak kenal orang di situ, maka saya mula tak tenang. Saya tak kenal orang. Tetapi kalau hidup macam tu, kita buang masa yang banyak untuk kenal orang tu, orang ni untuk berurusan. Maka cukup kita belajar kenal Allah. Maka bila mana kita kenal Allah, kita tenang di mana tempat pun kita berada. Kita duduk di jabat tanah, kita tenang. Pejabat laut, kita tenang. Kita duduk dekat JPJ, tenang. Kita duduk dekat immigration, dekat custom, tenang. Sebab kita hati kita dengan Allah. Maka ketenangan yang sebenar yang kita nak cari dalam hidup ini, bukan ketenangan dengan makhluk. Seorang tenang kerana ada di sisinya suami. Lalu suami ni pun mati. Tak tenang balik. Tu meroyang jadi gila. Seorang yang tenang kerana isteri berada di sisi. Isteri ni pun diuji oleh Allah. Mati. Maka dia pun terus meroyang dan gila. Ya, ramai berlaku begitu. Siapa pun yang tenang dengan makhluk, Allah hukum dia. Orang yang tenang dengan anak-anak, tiba-tiba anak-anak dia tak dengar cakap dia derhaka. Oh, dia pun jadi meroyang. Orang yang tenang dengan jawatan, tiba kena pecat, terus jadi hilang arah dia. Ada seorang dipecat daripada kilang, dia manager. Tapi dia kafir lah. Maka bila mana kena, dia pun mengamuk, dia pergi langgar kilang tu. Langgar kilang. Dan cuba untuk membunuh orang-orang yang ada di dalamnya sehingga dia pun dibunuh. Ya, orang yang cuba tenang, yang tenang dengan pekerjaan. Kita tuan-tuan jangan tenang dengan pekerjaan, jangan tenang dengan orang, jangan tenang dengan makhluk. Kerana semua benda ni bila hilang, kita pun akan hilang sekali. Allah Ta'ala suruh kita tenang dengan Allah sebab ia kebaikan untuk kita. Kalau saya tenang dengan Allah, tiba Allah Ta'ala uji, dia ambil orang-orang yang kesayangan saya tetap tenang. Saya tahu itu terbaik untuk dia. Dan terbaik untuk saya. Dan saya juga tahu ini bukan perpisahan mutlak. Ini satu perjalanan berpindah ke tempat yang Allah Ta'ala jadikan tempat abadi setiap orang beriman. Sebab itu, ungkapan kita waktu kita melihat jenazah, waktu kita melihat kubur. Apa kata kita? Antumus sabiqun, nahnu insya'Allah lahikun. Kamu pergi dulu, kami akan turut sama. Sahabat Rasulullah bila melihat mayat berada pada usungan untuk dibawa ke kubur, imdu fanahnu alal athar. Pergilah dulu, nanti kami ikut. Tapi itu syiar kita. Waktu mana orang yang kita sayang pergi dulu, kita kata pergilah dulu, insya-Allah nanti abang ikut. Waktu anak dia pergi, dia kata pergilah dulu, nanti abah ikut juga. Supaya kita sama-sama bertemu dalam syurga. Tentang indahnya orang yang bertenang dengan Allah. Dia dapat menerima takdir Allah walau sebesar mana ujian dia. Dia dapat menerima ketentuan Allah walau bagaimana dahsyatnya. Tak adalah dia nak merintih, nak meratak depan makhluk. Orang yang bertenang dengan makhluk, merintih pun depan makhluk. Tapi orang yang bertenang dengan Allah, dia merintih di hadapan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kesedihanku, kebergantunganku kepada Allah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Cukuplah Allah itu tempat kita memohon pertolongan. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka Allah jaga kita. Maka ini penting dalam membina hubungan sebenar, mencari kebahagiaan sebenar. Kata Syekh, apakah kamu tidak tahu bila seorang dia nak cari Allah, maka yang lain-lain itu akan hilang sebab yang lain-lain itu hijab dia dengan Allah. Tuan-tuan ambil analogi mudah. Kalau tuan-tuan minat sesuatu, bukankah tuan-tuan mesti hilang banyak benda? Contoh orang minat main game lah. Dia ni minat main game. Anak bini dia pun tak layan. Sebab apa? Dia minat situ. Kalau orang minat main bola, pun sama. Dan dia minat bola, dia tak peduli. Tidur kurang pun tak apa. Dia bangun 2 pagi, duduk seorang dia, menghadap TV. Sebab apa? Dia cinta benda tu.
Orang yang cinta main basikal, memang dia punya ketagih basikal ni lain macam. Dia tidur pun kaki dia bergerak kayuh. Tidur pun kayuh. Sebab apa? Cinta dia pada dunia basikal. Pantang ada waktu lapang, bergeraklah dia. Kalaupun dia nak bersama dengan orang yang minat sama dengan dia, dia tak akan bersama dengan orang yang tak minat. Kata bagaimana orang cinta Allah. Kita memang kalau kita cinta sesuatu yang tak berkenaan, sila ke tepi. Macam saya katakan tadi, kalau tuan-tuan ni jenis gamer punya orang ni, yang tak berkenaan ke tepi, yang minat sama kita, datang sini. Boleh. Begitu naluri kita. Orang minat memanah sebagai contoh. Maka dia tak peduli orang lain, dia yang bersama orang memanah je. Bagaimana orang cinta Allah? Mana-mana makhluk yang tak berkenaan, yang tak membawa dia cinta pada Allah, ke tepi, ke tepi. Dia bukan gaduh, tapi ini perlu ke tepi. Sebab tidak ganggu cinta dia. Dia akan spoil cinta dia. Dia tak mungkin bawa orang-orang yang akan menghilangkan cinta dia. Maka itulah lumrah, itulah hakikat bila kita cinta Allah. Makhluk-makhluk yang tidak berkenaan sila ke tepi. Melainkan makhluk-makhluk yang juga mencintai Allah, maka kita akan bersama-sama pimpin tangan untuk mengenali Allah. Maka ini teman-teman yang baik. Kemudian Syekh selepas menyebut tentang antara hubungan kita dengan Allah, cinta dengan Allah, dan kesan cinta, kesan makrifat, maka beliau pun menyebut, jangan malas. Kita malas penyakit kepada semua orang. Orang baik, orang jahat, malas ni ada. Kerana itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas. Dia malas bermula daripada sifat lemah semangat. Lemah semangat, tak ada matlamat, tak ada cita-cita, maka datang malas. Tuan-tuan tengok tanah lapang. Ni tanah peninggalan, tanah pusaka. Tapi tuan-tuan tak ada cita-cita. Tuan-tuan tak ada niat. Tuan-tuan malas nak usahakan. Tapi bila kita tengok tanah lapang, kita ada cita-cita. Saya nak jadikan ini kebun. Saya nak jadikan ia ladang. Maka dengan datang cita-cita, keinginan, maka tuan-tuan pun jadi rajin. Maka siap satu kebun, satu ladang yang penuh dengan tanaman. Jadi kita pertama nak buang sifat lemah. Lemah ni muk-muk yang tak baik. Imo yang tak baik. Kita nak buang. Kemudian datang sifat rajin. Malas dan rajin ni tuan-tuan sekalian, bila dia berada pada hal agama, sama ada kita menjadi orang paling beruntung atau paling rugi. Bila kalau rajin dalam agama, untungnya dia. Lepas tadi qiyamul lail, dia solat subuh berjemaah. Lepas tu dia dengar kuliah. Lepas tu dia solat duha. Lepas tu dia baca Quran. Lepas tu dia buat tanggungjawab agamanya yang lain untuk menafkahi isterinya, anak-anaknya dengan bekerja. Lepas tu dia qailullah. Lepas tu dia solat zuhur berjemaah, qabliyahnya, ba'diyahnya. Lepas tu baca Quran. Lepas hidupnya rajin dalam rutin dia mentaati Allah. Tapi orang malas. Pagi ni dia tak bangun lagi. Tak tahu nak bangun awal buat apa. Kan orang kata stay home atau stay at home. Duduk rumah. Duduk rumah pada pandangan dia ialah tak buat kerja. Setengah orang lah. Ada orang duduk rumah ni bagus, dia cemerlang. Duduk rumah tak buat kerja. Dia pun tak ada matlamat. Tidur memanjang. 9, 10, 11 bangun. Nak buat apa? Pun tak tahu nak buat apa. Dia pun tak tahu nak ngaji ke, nak zikir ke, tak tahu. Dia pun tak ada matlamat apa-apa dalam hidup. Maka orang ni daripada lemah menjadi malas. Akan rugi dia. Kata Syekh, jangan malas. Nanti kamu menyesal akhirat kelak. Maka apa yang kita nak buat bila kita tak malas? Kita rajin, satu. Kemudian kita nak rajin dengan maksudnya apa tuan-tuan? Bukan kita nak sekadar buat kerja, kita nak memperbaguskannya. Kalau saya berkebun, bukan sekadar nak kebun. Sekadar panggil mana? Kebun. Paduk kat kebun tu menu, kebun. Tak, saya nak buat cemerlang di sana. Daripada ada pokok, daripada ada pagar, sampai ada pokok, sampai ada buah. Sampai setiap incinya ada pokok. Setiap inci. Penuh ni. Maka orang ni orang paling bijak dan beruntung. Sebab dia buat yang terbaik.
Rajin kita untuk memperbaiki amalan sehingga sampai ke kemuncak. Tentang kita ni Allah suka apa? Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka hamba ni kalau buat satu amalan dia tekun, itqan. Apa maksud itqan? Dia makin jadi lebih baik, lebih baik. Contoh kalau saya dalam bidang mengajar lah contoh. Maka saya itqan supaya saya mengajar lebih baik, lebih baik. Maka itu saya mesti usaha kerana Allah suka yang tu. Mungkin daripada dulu nervous, gagap, saya akan cuba jadi lancar. Mungkin dulu idea terputus, saya akan cuba untuk idea. Bukan kita nak cari kemasyhuran dunia, kerana itu Allah perintah. Sama juga saya sebut orang berkebun tadilah, orang kebun. Kalau dulu tak tahu nak tanam apa, saya tanam pokok kelapa. Pokok kelapa 10 tahun dapat, 5 tahun. Saya mula fikir, mana yang saya boleh tuai 5 hari saya tuai. Pokok 3 hari dah boleh tuai. Yang mana yang 5 hari, mana yang 2 minggu, mana yang sebulan. Sehingga setiap hari saya sibuk menuai. Contoh kalau kita tanam toge. Zaman dulu saya buat toge, tanam toge kan mudah. Toge 2 hari, 3 hari dah boleh makan hasil. Tabur kacang hijau. Letak dia punya guni lembap. Cari tong dia susun. Nanti kita letak hari ni, esok tengok dah naik. 2 hari, 3 hari dah siap. Ambil, jual kat pasar. Mak saudara saya lagi pakar buat. Kita ni buat untuk makan. Buat. Memang berniaga. Berniaga kat pasar jual toge. Atau orang belah sana panggil buah cambah. Panggil sana panggil cambah. Cambah sebab dia cepat bercambah. Orang sini kita panggil toge. Toge. Ambil. Siap 2-3 hari siap. Boleh hasil. Nak cepat 2 minggu tanam bendi. InsyaAllah 2 minggu. Berbuah bendi tu. Naik. Ni ada yang tanaman 40 hari. Timun 40 hari. Oh senang. Kacang botol ini yang cepat-cepat. Artinya orang yang bila buat satu pekerjaan. Dia tekun sampai dia tahu semua. Ni berapa hari, ni berapa hari. Sehingga setiap hari dia dapat hasil. Sama juga orang berniaga. Islam bukan suruh kita berniaga je. Tapi berniaga menjadi kita lebih bijak, lebih pakar. Daripada ada 1 menu sampai 2 menu. 3 menu. Ada 4 menu. 5 menu. Daripada satu pesanan 5 minit. Sekarang ni satu pesanan 2 minit setengah dah sampai. Akan datang, belum pesan dah sampai. Saya tak pesan. Kita memang macam ni, cepat. Dah sampai. Ini memang auto punya. Artinya, satu ketangkasan kita, itqan. Jadi semua benda tuan-tuan. Bila kita sebut rajin. Rajin sampai peringkat kita boleh buat terbaik. Kalau tuan-tuan rajin dalam ibadat. Rajin ibadat ni sampai dia jadi satu, Masya Allah. Dulu baca Quran berapa juzuk sehari? Saya baca Quran 1 juzuk sehari. Pagi sampai petang baru dapat 1 juzuk. Dulu. Okey, saya itqan lagi. Pagi sampai petang dapat 2. Macam mana cepat dapat 2? Jadi makin itqan saya bacaannya. Kemudian pagi sampai petang dapat 4 juzuk. Pagi sampai petang dapat 5 juzuk. Makin kita itqan. Saat saya ngaji pagi sampai petang dapat 10 juzuk. Pagi sampai petang saya dapat 15 juzuk. Ya, dia makin itqan. Maka kita nak macam tu. Saya ingat dulu zaman kita belajar kitab Arab. Lah mula-mula kita pun belajar bahasa Arab tingkatan 1. Kalimah pertama kita tahu na'am, la, ya, tak. Lepas tu datang semangat nak belajar bahasa Arab, kita pun hafal kitab Al-Jadid. Al-Jadid ni kitab bahasa Arab, silibus tingkatan 1, Al-Jadid. Yang 1, Jadid 2, Jadid A3, Al-Jadid yang ketiga, Al-Jadid As-Sadis. Okay, apa dialog dia, hafal kalimah, imtihad, dia punya tamarin ataupun latihan-latihan. Makin semangat. Makin semangat. Apa pula kamus Profesor Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia. Lepas tu tahu pula ada kitab Munjid Tulab, kamus, hafal lagi Munjid Tulab. Kenal pula kitab-kitab Matan Ajrumiyah, Matan Izzi, Matan Dhammah. Kenal pula kitab-kitab yang lebih besar dalam bab Nahu, Fawaqih Janniyah atau Jinniyah dan lain-lain. Mula kenal kitab Ibn Aqil dan syarahnya, dan Ashmuni, syarah kepada syarah Ibn Aqil. Ini dalam bahasa Arab. Mula kita tadabbur Al-Quran. Baca daripada terjemah Al-Quran sekerat-sekerat, dipanggil mukhtatafat.
Khatam sampai 3 jilid. Baca. Pergi pustaka baca. Sampai pergi baca pula Abrul Athir oleh Sanhaji. Tafsir Quran. Baca. Mula baca kitab-kitab lain. Kita mula minat. Sampai saya pun ambil jawatan pustakawan. Kenapa jadi ahli pustakawan? Sebab saya nak baca buku. Jadi saya boleh baca buku lebih pada orang. Pustakawan boleh masuk dulu awal pada orang, boleh keluar lambat sekali. Baca buku Yas'alunaka Fiddin wal Haya oleh Imam Syarbasi, 7 jilid. Baca. Suka baca. Jadi dia Allah itqan tadi. Jadi kita boleh baca lebih banyak daripada sebelum. Dulu nak baca kitab Arab, satu tu macam payah je. Sebab baris pun tak tahu nak sebut. Maka Allah beri kita kelapangan ilmu tadi sehingga kita mampu baca. Sehingga saya menziarahi seorang tuan guru di Terengganu. Tengok dia sekali baca kitab 4 biji depan dia. Di mana dia baca 4? Kita baca sebiji. Kita baca sebuah buku. Dia letak 4, dia baca macam gitu. Kemudian sahabat saya cerita, guru dia baca 10. Sekali baca buku 10. Kenapa? Dia makin itqan. Saya cerita ini dia punya kronologi itqan berdasarkan pengalaman saya. Aku yang boleh baca satu hari kitab berpuluh kitab. Itu itqan. Setiap orang ada bidang dia. Setiap orang ada bidang dia. Maka tuan-tuan kita pun ada bidang kita. Tapi semua bidang ni kita nak jadikan kita makin dekat dengan Allah. Baik yang masuk dalam bidang ekonomi, yang masuk dalam bidang perubatan, yang masuk dalam bidang perniagaan, bidang keilmuan, yang jadi pensyarah. Semua mesti itqan. Itqan tu datang daripada sifat rajin. Dan demikian juga menjadi perkara utama kita, ibadat. Ibadat, tuan-tuan. Ini benda yang kita kena itqan. Sehingga solat duha kita boleh buat lebih baik. Bukan sekadar nak 2 rakaat, 4 rakaat, lebih baik. Tahajud kita lebih baik. Doa kita lebih baik. Zikir kita lebih baik. Semuanya lebih baik. Kata Syekh lagi. Ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Ajami. Dia doa, ya Allah jadikan kami orang baik. Dia nak doa kata, ya Allah jadikan kami orang terbaik. Tapi dia segan, malu, takut tak capai. Minta baik tetapi yang dia buat terbaik. Macam ginilah tuan-tuan, kita ni kalau malu tinggi. Malu tinggi. Okay, bila kita nak ambil upah, malah kita buat kerja bagus, dah berapa upah pun tanya. Bayarlah berapa pun tak kisah. Segan. Kita dah boleh nak beritahu 2,000. Kalau boleh lah. Tapi segan, takut tak layak macam tu. Tapi kerja kita Masya Allah bagus. Ada orang memang dia, saya katakan pakar. Tapi bila time minta upah, dia macam segan-segan. Dia macam tak tahu nak letak berapa walau dia layak. Sama juga bila kita doa pada Allah. Kadang-kadang ada segan dia. Segan kita kepada Allah Ta'ala. Menjadikan kita, memang kita nak minta terbaik. Tapi segan tadi lidah tak terkeluar nak kata begitu. Tak terkeluar. Kerana malu kita. Macam ginilah tuan-tuan, kita lapar pergi kat tuan rumah. Tuan rumah kata nak minum apa. Dalam hati kita nak sebut, kalau boleh nak minum holik. Tapi nampak mengada pula. Tak apalah, air kosong boleh kita kata. Dalam hati nak air holik. Tuan rumah pun tahu. Tak apalah, dia buat. Nak ambil 3 jenis air dia bagi. Holik ada, Nescafe ada, tertarik dia. Air kosong sebalang ambil. Kita sebut air kosong je nak. Sebab apa? Malu. Nak minta dengan tuan rumah yang baik. Ini yang berlaku pada Muhammad Ajami. Bila nak minta, dia malu. Dia nak kata, ya Allah jadikan aku yang terbaik. Bimbang doa itu agak over. Atau bimbang juga menjadikan dirinya mungkin yang menghasilkan tak layak. Macam ginilah tuan-tuan kita doa. Ya Allah jadikan aku wali Allah. Boleh tak? Boleh. Harus meminta supaya jadi wali Allah. Tapi kita pun tengok amalan subuh berbangun ke azan. Nak wali macam mana ni. Kita pun tengok tengah kuliah. Asyik baring dengan kuliah nak jadi wali macam mana. Ngaji Quran pula merangkak. Memang kita nak jadi wali. Tapi bila kita minta dengan Allah tu, kita macam ukur baju di badan sendiri. Memang dalam hati kita nak jadi wali. Siapa tak nak wali? Nak wali. Nak dekat dengan Allah. Tapi bila kita tengok amalan kita, jauh lagi ni. Ustaz, ni wali nikah boleh lah. Nak wali-wali tu macam jauh lagi. Ustaz, sembahyang pun tak ke mana pergi. Allahu Akbar, dah rentas negeri dah. Memang jasad dia tak rentas negeri, otak dia rentas negeri. Orang dah kata bila solat, fikiran tu jangan rentas negeri, jangan rentas daerah. Fokus kepada akhirat. Rentas sana, rentas sini.
Artinya bila kita berada dalam situasi begitu tuan-tuan, nak minta jadi wali segan. Tuan-tuan berani minta? Minta Ustaz, kita kan kena minta belakang. Betul, tapi rasa tak segan tu. Rasa. Oleh sebab itulah yang berlaku pada Muhammad Al-Ajami. Kemudian kata Syekh, kita tuan-tuan bila kita kata tak nak gaul dengan orang, pada orang yang tidak membantu kita kenal Allah. Tapi orang yang kalau kita muafakat dengan dia, yang bersetuju dengan dia, ikut perkara tindakan dia yang tidak melanggar batas syarak, maka bagus. Artinya bila kita sebut tolak orang-orang yang kepribadiannya tidak baik. Sebab begini tuan-tuan, kaedahnya, macam mana kita nak jadi baik kalau kita berkawan dengan orang tak baik? Tidak mungkin berlaku. Dan yang paling buruk kata ulama', kita ni tuan-tuan sekalian, kawan dengan orang jahat bersangka buruk dengan orang baik. Ni ada jenis perangai ni. Dia kawan dengan orang jahat lalu bersangka buruk dengan orang baik. Kita bila berkawan dengan orang baik pun, orang baik tak ajar kita bersangka buruk pada orang jahat. Kan lain tu. Tuan-tuan bila kita kawan dengan orang baik, dia pun tak ajar kita bersangka buruk orang jahat. Dia kata Bang Ali dia tu tak tahu kot. Kalau kita ajar. Tapi bila mana kita kawan dengan orang jahat, dia mesti ajar kita bersangka buruk dengan orang baik. Dia kata, ustaz tu bukan boleh dengar sangat dia cakap tu. Cakap pandai. Dia ajar dia sangka buruk. Buat tak pandai. Padahal memang dia ajar untuk dengar ustaz-ustaz tu bercakap. Nasihat. Tapi bila kita kawan dia, dia ajar kita bersangka buruk dengan ulama'-ulama', dengan orang-orang soleh, dengan orang baik. Itu bukan ikhlas buat tu, nak nunjuk. Dia tak buat apa-apa ni. Tapi kerjanya setiap hari menanam prasangka buruk kepada orang baik. Setiap hari itulah kerja dia. Dia tak takut dosa. Apa yang ditulis dalam Facebook, semua dia kata, ni mufti, ni bukan alim sangat ni. Cakap lebih kurang. Dia tu siapa? Kalau kita kawan berfrank dengan orang ni tuan-tuan, maka itu yang kita share. Sebab itu hati-hati. Kalau tuan-tuan nak tengok orang tu baik, bila tuan-tuan kawan dengan dia, dia ajar kita bersangka baik dengan orang jahat. Kalau tuan-tuan nak tahu orang tu tak baik, bila kita kawan dengan dia, dia ajar kita bersangka buruk pada ulama'-ulama' orang soleh. Jadi itu kita punya parameter kita. Itu kita punya petunjuk kita. Jadi kita kena, awak ni, sepanjang saya kawan, awak ajak saya buruk sangka pada ulama' semua. Orang soleh belaka. Walau dia berjasa besar, awak buat apa Awak ajar saya bersangka buruk dengan orang-orang yang dermawan. Dia kata, dia tu bukan ikhlas. Tapi awak buat apa? Awak derma pun tak. Saya tiap hari belanja awak air. Air segelas awak tak belanja saya. Tapi awak kutuk orang perempuan. Bukan ikhlas tu nak nunjuk, nak sell. Dia nak apa ni, publicity, bla bla bla. Begitu aja tiap hari pada kita. Tak tahu rosak orang ni. Sebab tu orang paling buruk yang kita berteman ialah berteman dengan orang yang mengajar kita bersangka buruk pada orang baik. Tapi untung tuan-tuan kalau kita kawan dengan orang baik, dia akan ajar kita bersangka baik even pada orang jahat. Selagi mana ada jalan untuk dia bersangka baik. Dia cari jalan. Tengok orang tu tak semayang. Kali dia penat semalam kok tidur lewat. Tak apalah kita beritahu dia. Dia tengok orang tu tak bayar zakat. Oh mungkin dia tak tahu kok zakat. Dia ingat cuma zakat fitrah ni. Kalau dia puasa, kalau tak puasa tak payah bayar zakat. Ada orang tuan-tuan. Dia kata zakat fitrah ni untuk orang puasa. Kalau tak puasa tak payah bayar. Kita awak puasa tak puasa tu hal kedua. Zakat fitrah bayar. Jadi kita perlu betulkan dia. Sebab kita tengok ramai, kalau kita lihat ramai orang-orang yang kita sangka jahat ini, banyak mereka ini jahil hukum. Jahil hukum kalau kita beritahu elok-elok, kita beritahu dengan hujah yang mudah mereka faham, mereka dengan mudah meninggalkannya. Sebab itu saya kata beza. Kalau tuan-tuan kawan orang baik, macam mana dia ajar kita sangkaan pada orang tak baik. Kita kawan pula orang jahat, macam mana dia ajar kita bersangka buruk kepada orang baik. Maka hati-hati, kenal mereka. Kata Syekh lagi, wahai gulam, tebarkanlah jaring doa kamu. Tuan-tuan, beliau memberi suatu takbir. Doa ni macam kita pasang jaring. Macam kita pasang pukat. Lepas tu kita redalah apa pun dapat. Tuan-tuan, kalau kita dah tahan pukat dalam laut, pukat anyuk ke, kita dah jatuhkan pukat harimau, pukat tarik dalam laut, kita pun tak tahu benda di bawah tu. Yang penting kita letak pukat. Yang penting kita tebur jala. Yang penting kita tebur jaring doa.
apa yang melekat lalu kita redha. Itulah rezeki kita. Tapi orang yang tak lempar pukat, yang tak turunkan pukat, yang tak teborkan jari, macam mana nak dapat sesuatu? Berarti doa itulah usaha. Doa itu sebahagian daripada usaha. Pergantungan kita pada Allah. Sebab itu bila kita tahan pukat, kita akan tenang insya-Allah. Sebab pukat dah ditanam. Maka datang doa kita akan menyempurnakannya. Kemudian kata Syekh lagi, jaga lidah dan hati jangan membangkang dengan takdir Allah. Jangan bangkang. Kelak kita akan menyesal pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, di dunia ini, biarlah kita sibuk buat baik. Sibuk buat baik. Jangan nanti di akhirat orang dapat hasil, kita baru nak tanam benih. Syekh beri umpama begini. Tuan-tuan macam tuan-tuan ada tanah. Orang lain pun ada tanah. Orang lain sekarang dah pungut hasil. Waktu mereka pungut hasil, kita baru nak semai benih. Baru nak siram. Bukankah itu kita akan menyesal? Padahal kita ada masa yang sama dengan dia untuk tabur benih. Kita ada masa yang sama dengan dia untuk siram pokok. Tapi kita dah tengok orang lain duk sibuk harvest ataupun sibuk menuai hasil tanaman. Kita baru nak buat lubang-lubang letak benih. Tentu kalau itu berlaku akhirat kelak menyesal kita. Sebab itu sekarang, kaedah kita sekarang ialah sibukkan buat baik. Janganlah sibuk benda tu, benda ni. Kita ni nak sibuk buat baik. Tapi ramai orang di akhir zaman sibuk tentang orang lain. Sibuk. Bila orang tu langgar SOP duk sibuk, dia ulang. Biarlah dia dengan mahkamah. Allah dah ditentukan mahkamah ni, dah tentu peraturan dia, biar. Oh, kita tak sibuk. Kita sibuk buat lagi petition. Biar dia kena penjara. Biar. Tak tahu kenapa sibuknya sampai peringkat macam gitu. Dia punya sakit hati dia sampai macam gitu. Mereka yang buat kesalahan, yang buat jenayah dalam apa-apa kesalahan jenayah, biar pihak berkuasa melakukan tindakan pada dia. Kita duk sibuk nak lebih-lebih kenapa? Orang tu mencuri. Okay, beritahu polis, ditangkap dan dia ada undang-undang di mahkamah. Kita pula desak, jangan. Pencuri ni teruk sangat, biar potong kepala dia. Islam suruh potong tangan, kita suruh potong kepala. Ni lebih sudu pada kuah. Tak, jangan kita ni cepat nak meletakkan hukum lebih daripada mahkamah. Kerana itu perkara menunjukkan keterlampauan kita. Orang kalau dia langgar undang-undang apa-apa pun, mahkamah dah ada undang-undang dia. Kita jangan sibuk, jangan. Orang macam gini tak cukup penjara 2 tahun, kena 20 tahun. Pandai kita. Emosi kita macam gitu. Orang macam gini ustaz, tak patut hukum macam ni, dia kena hukum sula. Kemudian potong itu, potong ini. Dia punya jahat cadangan dia tu menunjukkan kebodohan yang jelas. Orang bila sibuk dengan masalah orang lain, dia nampak makin bodoh. Tuan-tuan, kita nak sibuk dengan diri kita. Diri kita. Tuan-tuan, jadikan Facebook tuan-tuan sebagai nota iman tuan-tuan. Facebook kita ni tuan-tuan, IG kita, ia nota iman kita. Dia zikrayat. Dia kenangan-kenangan baik kita. Kita nak upload gambar-gambar kita, keluarga kita. Ia kenangan album kita. Kita nak catat kegembiraan dunia akhirat. Jadi jangan duk menyibuk dengan benda-benda kita tak untung sangat tuan-tuan nak bincang lama-lama. Nak viral pun. Ini benda-benda saya katakan. Ataupun orang-orang yang minta supaya orang tu dihukum lebih berat. Tak perlu tuan-tuan. Kenapa kita nak suruh orang dihukum lebih teruk? Mana sifat pemaaf kita, penyayang kita? Dan mana sifat kepercayaan kita pada mahkamah yang ada? Kalau hari ini akan datang satu ketika hakim, dia berhukum berdasarkan apa yang netizen nak, habis hancur kita. Kita hukum ni berdasarkan undang-undang. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ta'zir yang telah ditetapkan. Maka jangan biarkan kita netizen menentukan apa patut dia dihukum. Contoh, kita bukan qadha. Kita ini nahnu du'a la qadha. Kita ni pendakwah, bukan penghakim. Bukan tok hakim kita ni. Kita pada netizen ni bukan tok hakim, kita pendakwah. Dakwah yang baik-baik. Seru yang baik-baik. Kata Syekh, sebagaimana diriwayatkan dunia ini tempat kita cari akhirat. Wa man yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harthi. Kata Allah dalam surah Syura ayat 20. Siapa yang nak akhirat, kami akan tambah akhirat pada dia. Tapi siapa yang nak dunia, dia dapat apa yang dia ada je lah. Tak lebih pada tu.
Kemudian Syekh menutup bicara kalam, nasihat, wasiat. Kita ni bila mati baru sedar. Padahal waktu tu tak berguna lagi. Sedarkan diri kita daripada tidur sekarang. Tuan-tuan, kita banyak tidur. Banyak buat benda yang melalaikan kita. Sepatutnya kita daripada hari ini dan seterusnya muhasabah. Apa yang baik untuk kita buat, apa yang baik untuk kita cakap, apa yang baik untuk kita tulis, apa yang baik untuk kita viral. Kerana kesemuanya ini adalah pahala di hari akhirat kelak. Dan maksimumkan masa untuk ingat Allah. Jangan sampai tuan-tuan Allah melupakan kita. Bila Allah lupakan kita, tak diilhamkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Maka kita mengaku kita bodoh dan kita jahil dengan apa yang patut kita tahu. Kalau itu mohon pada Allah supaya Allah ajar kita sesuatu yang patut kita tahu. Dan Allah ajar kepada kita sesuatu yang bermanfaat pada dunia dan akhirat kita. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ajarkan padaku apa yang memberi manfaat kepadaku dan manfaatkan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.